Meru Kelang, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita mengaturkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih hidupkan kita lagi. Ramai member-member kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang mana bulan Syawal ini berapa ramai yang telah meninggal dunia. Dalam grup-grup WhatsApp kita, berapa ramai yang mana telah kembali ke rahmatullah. Sedangkan kita masih sedang menunggu giliran kematian kita, hadirin sekalian. Ramai orang yang tertipu dengan umur. Masuk saja umur 20, dia kata muda lagi. Orang umur 40 hidup lagi. Masuk umur 40, syaitan bisik muda lagi. Orang umur 50 hidup lagi. Masuk umur 50, muda lagi. Orang umur 70 hidup lagi. Masuk umur 70, syaitan bisik lagi. Muda lagi. Umur orang 90 hidup lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, menyebabkan kita kita lalai dan lalai. Menyebabkan kita tak mempersiapkan persiapan kita untuk kembali ke perkampungan akhirat yang bersifat selama-lamanya. Yang mana pagi petang, siang malam kita bermati-mati perkara yang tidak dibawa mati, hadirin sekalian. Dapat je duit pencen je fikir macam mana nak beli tanah, macam mana nak beli rumah. Sedangkan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tujuan kita itu banyaknya hanya bersifat kepentingan dunia yang kita tak akan bawa pulang ke negeri akhirat. Sedangkan kita hanya menjadi manusia yang rugi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kesibukan aktiviti seharian kita ni, Allah pilih kita untuk duduk dalam taman-taman syurga Allah ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, banyak kali saya sebut, bencana yang paling besar dalam hidup kita bukanlah rumah terbakar. Kita boleh buat collection, kumpul seorang-seorang RM100 buat balik rumah kita, hadirin sekalian. Bencana yang paling besar dalam hidup kita apa dia? Di saat mana kita ni lalai dan lalai. Di saat yang mana bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila bunyi azan ni kita masih kita masih duduk rumah. Inilah bencana yang paling besar dalam hidup kita. Kalau hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ada anak-anak misalnya yang masih duduk di rumah, bunyi azan buat tak tahu, maka inilah bencana yang paling besar dalam keluarga kita. Bukanlah bencana yang kita kata tu anak-anak kita tak dapat pergi sekolah, anak-anak kita tak dapat telefon, tak dapat laptop, tak dapat kemudahan. Tetapi bencana yang paling besar yang perlu kita faham adalah di saat mana anak-anak kita, isteri kita dan keluarga kita makin jauh dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup ni apa yang kita nak kejar sebenarnya? Yang kita kejar pagi petang siang malam, apa yang kita nak kejar? Berapa ramai orang yang dia pagi petang siang malam berkejaran, bermati-matian untuk perkara yang tidak dibawa mati. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, atas kesedaran itu insya-Allah pada malam ini kita masuk bab yang pertama daripada sifat hati yang terpuji. Jadi kitab ni bincang 20 sifat hati, 10 sifat yang keji kita dah bincang sebelum ni untuk sama-sama kita jauhkan. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak masuk pada sifat yang ke-11 ataupun sifat yang pertama daripada sifat yang mahmudah, iaitu sifat at-taubah, iaitu meminta ampun dan maaf pada Allah Subhanahu taala, dan juga meminta ampun kepada manusia. Jadi bersempena dengan juga bulan Syawal ini, biasanya kita saling bermaaf-maafan. Jadi insya-Allah kita akan bincang tentang topik taubat ini. Jadi sebelum kita teruskan,
sukalah saya mulakan dengan puji-puji pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa saya bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina محمدين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak bincang tentang taubat. Taubat itu apa dia? Tuan pengarang ni kata taubat iaitu taubat dari segala dosa, yakni kembali mengikuti ajaran Allah Taala. Kenapa taubat ini kembali? Kerana ramai di antara kita yang mana sampai sekarang tak jumpa jalan pulang hadirin sekalian. Yang mana telah tersasar daripada landasan sebenar. Kalau berjual beli menggunakan sistem kapitalis. Kalau berhibur menggunakan sistem hedonisme. Kalau dalam kehidupan membezakan antara agama, liberalisme dan juga apa dia sekularisme yang mana telah menular jauh dekat dalam jiwa-jiwa masyarakat kita pada hari ini hadirin sekalian. Nak bagi tahu apa dia kenapa kita kena kembali? Kenapa? Kerana orang yang beriman ini dia kembali kepada Allah sebelum dia kembali pada Allah. Dia akan pergi masjid sebelum masanya pergi masjid. Waktu bila? Waktu dia diusung jenazah. Kalau orang yang tak beriman, waktu mati barulah dia datang ke masjid diusung oleh orang hadirin sekalian. Nak bagi tahu apa dia? Nak tak nak kita kena kembali pada Allah Taala kerana akhirnya kita pasti kembali kepada Allah Taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kena kembali? Semua kena kembali kerana tak ada seorang pun atas muka bumi Allah ni yang tak ada buat dosa. Tok imam ke, ustaz-ustaz ke, ulama ke, siapa-siapa ada buat dosa dalam hidup kita. Yang mana kita wajib kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kena kembali? Kerana kita tak tahu bila kita akan mati hadirin sekalian. Jangan pernah kita bertangguh-tangguh. Jangan pernah kita menunggu-nunggu. Kenapa tak nak kembali? Saya bukan apa ustaz. Kalau saya taubat ni nanti saya dah tak boleh buat lagi. Kalau saya taubat ni nanti saya dah tak boleh zina lagi. Kalau saya taubat ni nanti saya tak boleh nak makan haram lagi. Saya tak boleh nak berjual beli haram lagi. Allahu akbar. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Berapa ramai orang yang jauh dan jauh. Yang mana hari ini masyarakat menjadi pemerhati hadirin sekalian. Kita tengok di Instagram, kita tengok di Facebook, kita tengok di Google dan media sosial, media massa hari ini, kita tengok masyarakat jauh dan jauh. Kenapa? Kerana jawapannya satu, jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan pemimpin, jangan salahkan sesiapa, tetapi yang pertama sekali salahkan diri kita sendiri hadirin sekalian. Kerana apa dia? Kerana jawapannya kita gagal. Kita gagal menjadi contoh kepada diri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Kita mungkin datang masjid hadirin sekalian, tapi kita gagal untuk bawa anak-anak kita ke masjid hadirin sekalian. Kita gagal menjadi contoh kepada apa dia?
kepada sekurang-kurangnya keluarga kita. Kita gagal menjadi contoh kepada masyarakat kita. Kita kurang nilai-nilai yang boleh yang boleh bawa masyarakat dekat dan dekat pada Allah SWT. Jangan kita jauh, jangan kita salahkan yang jauh-jauh. Pemimpin dan sebagainya. Kita salahkan ustaz-ustaz ulama kerana kurang buat kerja dan sebagainya. Tapi kita salahkan, pertama sekali kita salahkan diri kita. Apa sumbangan kita yang telah kita yang telah kita bawa untuk sumbangan-sumbangan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Masyarakat pada hari ini lebih suka melabel. Bila nampak orang misalnya LGBT misalnya. Bila nampak misalnya golongan-golongan yang mana tersasar, maka kita terus hukum mereka mereka ni ahli neraka misalnya. Tidak memberi ruang dan peluang untuk mereka kembali kepada Allah SWT. Kalau kita misalnya ada anak-anak misalnya yang mungkin mereka ini tersasar jauh. Kita sebagai ibu ayah sepatutnya memberi contoh yang terbaik, memberi dorongan, memberi galakan, memberi sokongan supaya dia terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia hadis sekalian? Karena dosa apa yang Allah Taala tak ampunkan? Sahabat baginda Rasulullah bertemu dengan Rasulullah dalam sebuah riwayat yang mana dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yang sedih. Rasulullah tanya, kenapa sedih-sedih? Dia jawab, wahai Rasulullah, dosaku terlalu banyak, dosaku banyak. Banyak mana dosa kamu? Dia kata, wahai Rasulullah, dosaku punya banyak ni daripada bumi sampai ke langit. Adakah Allah Ta'ala boleh ampunkan dosaku? Lalu Rasulullah menjawab, ya, Rasulullah boleh ampunkan dosa-dosa kamu. Tapi Rasulullah, aku ni adalah dosa banyak daripada bumi sampai ke langit. Lepas aku dah tahu aku buat dosa lagi. Adakah Allah Ta'ala ampunkan dosa aku? Rasulullah kata, ya, Allah Ta'ala boleh ampun dosa kamu, boleh ampun. Tapi Rasulullah, lepas aku dah buat dosa ni, aku minta ampun, buat dosa lagi. Lalu Rasulullah kata, Allah boleh ampun dosa kamu. Tapi Rasulullah, aku buat lagi Rasulullah. Adakah Allah Ta'ala ampun? Sampai 4 kali Rasulullah kata, ya, boleh ampun. Lalu sahabat ni tanya, wahai Rasulullah, sampai bila Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa saya? Lalu Rasulullah menjawab pada hadis sekalian, ya, Allah Ta'ala ni akan ampunkan dosa kamu sehingga sehingga kamu tidak berputus asa. Berputus asa je Allah Ta'ala dah tak ampunkan. Allah Ta'ala sedia mengampunkan bila saja Allah Ta'ala tak pernah berputus asa untuk menerima taubat daripada hambanya. Tetapi kita yang berputus asa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang lain, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala membuka tangan, iaitu membuka pengampunan Allah Ta'ala. Kalaulah hamba-hambanya buat dosa di siang hari, maka Allah Ta'ala membuka pintu di malam hari, pintu taubat untuk dia. Allah Ta'ala tunggu sampai dia bertaubat. Ya, siapa yang buat dosa di malam hari, Allah Ta'ala membuka pengampunan di siang hari. Allah Ta'ala kata malaikat, jangan kamu catat dulu, nanti. Dia buat dosa malam, siang Allah Ta'ala buka pintu. Ya, beri ruang dan peluang yang banyak kepada kita untuk untuk kita meminta ampun pada Allah Subhanahu Taala. Ada di antara kita yang mana dah tersasar jauh dan jauh, sampai satu masa dia rasa Allah Taala tak boleh ampun dosa aku ni. Dia rasa malu dengan Allah Taala. Siapa yang dalam dirinya ada rasa malu yang menyebabkan malu dia menyebabkan dia jauh dan jauh pada Allah Taala, dalam erti kata dia tak nak kembali kepada Allah Ta'ala, dia sedang ditipu oleh syaitan, hadis sekalian. Ya. Kenapa dia? Karena Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai Muhammad, kamu katalah kepada hamba-hambaku yang mana mereka telah berputus asa dalam hidup dia, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Janganlah mereka ini berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya sesungguhnya Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala ni dekat hadirin sekalian. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, fa inni qarib, ya, sungguhnya aku ni sangat dekat pada mereka. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, masjid ni masjid sentiasa membuka
membuka pintu untuk siapa-siapa je datang hadis sekalian. Sama ada kita nak pergi dengan tak pergi hadis sekalian. Kenapa yang menyebabkan kita berat nak ke masjid? Kenapa yang menyebabkan kita berat membaca Al-Quran? Kenapa yang menyebabkan kita berat untuk buat kebaikan? Jawapannya satu hadis sekalian. Kerana connection kita terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan hilangnya nikmat untuk kita beribadah. Kerana dosa-dosa kita yang menghalang, menyebabkan kita hilang nikmat dalam beribadah. Nak tahu dosa kita banyak mana hadis sekalian? Kita pegang Quran baca banyak mana kita boleh baca hadis sekalian? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Bismillah ni, ting 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 bunyi WhatsApp. Dah main WhatsApp lama lagi daripada baca Quran misalnya. Tak ada nikmat dalam membaca Quran ni misalnya. Dosa kita banyak tu lah hadis sekalian. Kalau kita dalam sembahyang tak ada nikmat, dosa kita banyak tu lah hadis sekalian. Lagi tak ada nikmat dalam ibadah, lagi banyak dosa-dosa kita nak beritahu sedemikian. Jadi macam mana nak bagi tahu kita ni boleh jadi seronok dan seronok dalam ibadah? Macam mana nak bagi kita seronok dan seronok dalam baca Quran? Caranya hanya satu hadis sekalian, nak tak nak kita kena kembali meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dosa-dosa kita tidak menjadi penghalang di atas nikmat-nikmat beribadahnya, nikmat-nikmat cinta perhubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Orang ni kalau dah cinta, dia akan buat apa je hadis sekalian. Macam kita lah muda-muda dulu kita kata apa? Ya, kalau cinta sangat dengan perempuan yang kita nak tu, abang ni lautan api boleh redah dia. Lautan apa dia yang tak boleh redah? Lautan duri-duri dia boleh redah hadis sekalian. Tapi bila hujan pergi masjid tak boleh. Nak beritahu apa dia? Cinta kita kepada Allah Ta'ala masih menipis. Kalau cinta kita menebal, ya, nescaya lebih daripada itu hadis sekalian. Nak beritahu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perlunya kita memahami nilai dalam hidup. Kerana bila kita tidak memahami nilai, menyebabkan kita jauh dan jauh hadis sekalian. Tak payah jauh-jauh. Bila kita renggang saja hubungan kita dengan Allah, dengan masyarakat kita renggang, dengan hubungan ibu dan ayah kita menjadi renggang. Nombor satu, hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalaulah hubungan kita dengan Allah ni jauh dia ni sekalian. Mak ayah sakit kat kampung tak jenguk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita kadang-kadang kan bela kucing. Bela kucing ni sanggup beli makanan yang beratus-ratus punya. Ya, sanggup beli makanan yang beratus-ratus. Sanggup beli apa dia? Ya, kucing misalnya. Beli pasir-pasir dia yang beratus-ratus. Mak kita sakit terlantar, berapa ringgit kita hantar tiap-tiap bulan ni sekalian. Silap-silap makanan kucing yang kita bagi tu lebih mahal daripada duit yang kita bagi kat mak-mak kita kat kampung. Allahu Akbar. Kerana apa dia? Kerana tidak memahami nilai dalam hidup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam hidup ini, cara kita nak memahami nilai adalah dengan kita pergi belajar. Ada orang yang mana, ya, dia buat dosa banyak mana ni sekalian. Dia telah membunuh sebanyak 100 orang. Ada tak dekat sini yang bunuh 100 orang depan saya? Ada? Angkat tangan. Yang pernah bunuh seorang. Ada? Tak ada. Kalau ada saya nak report polis. Nak begitu tak ada yang bunuh 100 orang. Seorang pun tak ada. Alhamdulillah. Ada orang ni dia bunuh 100 orang. Tapi bila dia nak kembali pada Allah Ta'ala, ya, dia bertemu dengan seorang alim ulama. Wahai alim ulama, aku ni dah bunuh 100 orang ni, 100 orang. Ramai. Macam mana nak buat ni? Ulama ni kata, kamu pergi jumpa satu ulama ni dekat satu negeri sekian-sekian. Kamu pergi belajar dengan dia. Ya, supaya apa dia? Supaya kamu ada ilmu. Ya, supaya kamu dapat kefahaman agama, kamu pergi belajar. Dan kamu bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Kemudian dalam perjalanan dia, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala meninggal orang tersebut. Meninggal. Lalu apa dia? Lalu malaikat ni tanya pada Allah Ta'ala, ya Allah, orang ni masuk syurga ke masuk neraka? Yalah, dia bunuh berapa orang? 100 orang. Lepas tu apa dia? Lepas tu dia nak pergi taubat pula. Lalu Allah Ta'ala suruh kira perjalanan dia, ya, untuk menuju kepada dia jalan-jalan pengampunan Allah Ta'ala itu, jalan-jalan belajar tersebut. Hadirin sekalian, lalu diukur lebih jauh perjalanan tersebut, lalu dia dimasukkan Allah ke dalam syurga. Allahu Akbar. Nak begitu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Dosa kita ni banyak mana? Ada yang bunuh 100 orang? Tak ada. Nak bagi tahu betapa luasnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh ampunkan dosa kita. Di zaman Rasulullah, ada sahabat yang mana dia ni hadirin sekalian, dia buat dosa banyak mana? Dia ni seorang penggali kubur hadirin sekalian. Yang mana satu hari dia pergi uruskan jenazah wanita. Selesai sahaja, dia rasa apa dia? Dia digoda oleh syaitan. Dia pergi gali balik, dia pergi zina dengan apa dia? Dengan perempuan tersebut. Ya. Dia zina dengan perempuan tersebut. Lalu perempuan tu bangun. Mayat tu bangun. Ya. Celakalah kamu, kata wanita tersebut, celakalah kamu kerana kamu telah meninggalkan saya dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan berhadas. Yang pertama, dan yang kedua dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan tidak berpakaian. Ya. Lalu dia lari. Ya. Dia lari, lalu dia bertemu dengan Rasulullah. Tanya dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa aku banyak di dunia. Dia cerita pada Rasulullah. Ya. Pada asalnya Rasulullah kata, Allah Ta'ala tak ampunkan. Allah Ta'ala tak ampunkan kamu. Ya. Kemudian apa dia? Allah Ta'ala tegur Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, adakah kamu ni, ya, yang menciptakan hamba aku? Dah. Adakah kamu ni yang apa dia? Yang memberi makan kepada hamba-Ku? Dah. Adakah kamu Tuhan kepada hamba-Ku? Dah. Lalu tidak sewajarnya, ya, kamu mengatakan sedemikian. Kemudian hamba Allah Taala ni dia apa dia? Dia taubat sungguh-sungguh dan akhirnya Allah Taala terima, ya, taubatnya. Allahu Akbar. Nak begitu ada tak yang kat sini yang zina dengan apa dia? Yang zina dengan mayat? Tak ada, tak ada. Nak begitu apa dia? Kalaulah tak ada sampai tahap itu, maknanya dosa kita Allah Taala boleh ampun. Cumanya apa dia? Cumanya kita nak kembali dengan tak kembali je pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mulai daripada hari ini, jangan ada di antara kita yang sibuk mencari salah orang. Kerana semua orang ada buat salah. Kita hari-hari nampak salah orang ni. Allah Taala uji setiap orang tak sama. Ada orang dia diuji dengan mulut dia. Mulut ni jenis apa dia? Jenis kita kata mulut puaka lah, mulut puaka. Jenis kalau cakap tak ada insurans misalnya. Ada orang diuji dengan apa dia? Diuji dengan, ya, mata dia. Ya, jenis mata tu tengok maksiat. Ada orang diuji dengan telinga dia, dengar perkara yang tak baik. Ada orang diuji dengan tangannya, curi barang orang dan sebagainya. Ada orang diuji dengan kakinya, suka pergi dekat tempat-tempat yang tak baik. Nak beritahu setiap orang diuji oleh Allah Ta'ala. Iblis dan syaitan, dia akan tengok seorang hamba tersebut, seorang manusia tersebut, kat mana kelemahan dia. Semua orang tak sama kelemahan. Kita yang hari-hari pergi masjid ni, kita rasa kita bagus dah bagus. Aku pergi masjid hari-hari ni. Tapi kelemahan kita di mana? Mungkin dari segi apa dia? Keikhlasan kita. Ya. Bila kita balik misalnya kita cerita pada orang. Haji baru balik daripada mana Haji? Biasalah masjid lah. Aku kan ahli masjid. Contoh, nampak tak? Ada sikap yang dinamakan apa dia? Ujub, riya, sum'ah, takabur. Mungkin tu kelemahan kita. Mungkin apa dia? Yang kita nampak kelebihan kita banyak infak dan sedekah. Tapi diuji dengan apa dia? Dengan keikhlasan juga. Haji cantik ya kapek ni. Cantik. Aku infak. Oh, infak. Ya aku infak. Nampak tak? Nak begitu semua orang ada kelemahan. Cumanya apa dia? Cumanya kita tak sedar. Kenapa tak sedar? Siapa yang banyak melihat keburukan orang lain, menghalang dia melihat keburukan diri sendiri. Dia nampak diri dia paling perfect sekali sebab dia sentiasa nampak keburukan orang. Tapi siapa yang dia sentiasa melihat keburukan diri sendiri, dia tak ada masa nak melihat keburukan orang lain. Yang dia nampak silap dia. Siapa yang sentiasa melihat keburukan diri sendiri, dia ada ruang dan peluang untuk dia memperbaiki diri dia. Tapi siapa yang sentiasa melihat keburukan orang lain, dia tak ada ruang dan peluang untuk memperbaiki diri dia. Allahu Akbar. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Antara syarat-syarat taubat ini, ya, ada beberapa perkara. Untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala ada 3, dan bertaubat kepada makhluk sesama manusia ada 4. Kita pergi yang pertama sekali, iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang